Di zaman serba moden ini, sihir bukanlah satu perkara yang tak asing lagi bagi kita. Sihir ini tak kenal siapa sahaja yang menjadi mangsanya. Tak terlepas daripada baginda yang juga manusia biasa, yang makan, minum dan juga merasakan sakit. Baginda disihir oleh orang Yahudi bernama Labid bin Aksam. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Malahan, Imam Bukhari sendiri telah meriwayatkan sebanyak 7 kali peristiwa Rasulullah disihir ini. Kisahnya, sepulang baginda dari Khaybar pada tahun 7 Hijriah dalam bulan Zulhijjah, datanglah ketua-ketua kaum Yahudi ini berjumpa dengan seorang penyihir Yahudi bernama Labid bin Aksam, meminta untuk menyihir baginda. Maka dengan pertolongan orang suruhan baginda yang juga kaum Yahudi, diambillah sikat dan helaian rambut baginda di sikat tersebut. Maka oleh Labid dibuatlah satu patung lilin dan dicucuk 11 jarum di patung lilin tersebut serta diikat simpul dengan 11 ikatan. Sejak daripada itu, lebih kurang 40 hari, baginda lupa dengan perkara yang baginda akan lakukan. Seperti baginda lupa rakaat dalam solat. Maka selepas kerunsingan yang baginda alami ini, baginda berdoa kepada Allah supaya diberikan petunjuk apa yang berlaku sebenarnya. Maka pada satu malam, baginda tidur dan baginda didatangi oleh 2 malaikat, yang satu berada di kepala baginda, yang lagi satu berada di kaki baginda. 2 malaikat ini dia berborak sesama sendiri sehingga didengar oleh Rasulullah. Malaikat ini yang pertama bertanya, kenapa lelaki ini? Dan dijawab, lelaki ini disihir. Siapa yang menyihir? Labid bin Aksam. Menggunakan sihir apakah Labid bin Aksam? Dibuatkan patung lilin menggunakan sikat dan helaian rambut beliau. Dan di manakah patung lilin tersebut disembunyikan? Di dalam telaga keluarga Zarwan. Maka baginda terjaga dan kemudian turunlah malaikat Jibril membawakan surah Al-Falaq dan An-Nas serta merawat baginda. Maka pada paginya, baginda Rasulullah SAW mengutus sahabat iaitu Saidina Ali, Zubair dan Ammar mencari di manakah patung lilin tersebut disorokkan. Maka para sahabat menjumpai patung lilin tersebut disorokkan di bawah batu-batu di dalam telaga keluarga Zarwan dan dibawa kepada baginda Rasulullah. Maka baginda Rasulullah sendiri membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas yang juga kita kenali sebagai Mu'awwizatain. Sebanyak 11 ayat dalam surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka setiap satu ayat, 11 ikatan tersebut terhurai. Maka selepas semua ikatan tersebut terhurai, baginda Rasulullah cergas seperti sedia kala. Dan Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda, tidakkah patung lilin tersebut perlu dibakar? Maka Rasulullah menjawab, tak perlu. Allah telah memberikan kesembuhan kepada dirinya. Maka biarlah Allah yang membalas kezaliman tersebut kepada si pelaku. Dan selepas baginda sembuh dan cergas sedia kala, kaum-kaum Yahudi ini merasa malu untuk bertemu apalagi berselisih dengan baginda. Dan Rasulullah sendiri tak menghukum mereka yang melakukan kezaliman kepada diri baginda. Jadi, apakah hikmah di sebalik sirah baginda ini? Yang pertama, sihir ini sentiasa berlaku walaupun Islam telah tersebar, walaupun di zaman yang serba moden ini. Yang kedua, sihir ini boleh mengenai siapa sahaja, walaupun dia ustaz, ustazah, penghafal Al-Quran dan orang soleh sekalipun. Bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa? Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah sahaja tanpa berusaha mencari penawar adalah tidak lengkap. Sedangkan Rasulullah telah berdoa kepada Allah dan turun malaikat Jibril merawat baginda Rasulullah. Dan yang terakhir, yang keempat, tak perlulah membalas sihir kepada pelakunya. Biarlah Allah yang membalasnya. Kerana kita sedar bahawa rahmat Allah dalam satu kesembuhan itu adalah sangat besar. Dan kali ini saya bukan jadi ustaz. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.